Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya, dengan nikmatnya, dengan inayahnya juga, dengan hidayahnya juga, kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi ruang untuk dapat udara di muka bumi Allah ini di saat ini. Lebih-lebih lagi pada hari ini, hari Jumaat, malah kita semua dah memasuki, kita pun tahu bila datang bulan ini, semua ataupun sebahagian ataupun ramai juga daripada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita mengingatkan kita tentang datangnya bulan yang penuh berkah ini. Antaranya mereka forward kepada kita, mereka hantar kepada kita dalam Facebook, dalam media sosial, WhatsApp dan sebagainya. Tiap-tiap tahun doa ini kita baca dengan penuh pengharapan. Kita berharap kita dapat melalui bulan ini, dan juga kita dapat juga sampai ke bulan yang kita tunggu-tunggu. Lebih kurang 50 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan tersebut. Jadi kita telah memasuki bulan Rejab. Kita berdoa, kawan-kawan kita pun hantar juga teks doa tersebut. Kita semua tahu doa tersebut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Lepas tu ada doa tersebut, wa balighna Ramadan, doa ini. Wa balighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Bulan yang cukup ditunggu-tunggu oleh kita tiap-tiap tahun. Bukan kita je tunggu, tapi kalau orang yang berniaga, yang mana tiap kali bulan Ramadan sanggup berebut tapak bazar Ramadan, mahal macam mana pun sanggup keluarkan duit. Kerana apa? Kerana mereka tahu bulan Ramadan kalau bisnes, kalau berniaga, keuntungannya berlipat kali ganda, membawa sampai ke setahun boleh relax. Tapi kita bukanlah orang berniaga. Orang berniaga ni taklah berapa ramai, sebab kita ni ramainya pengguna, pengeluar duit, pembeli di bazar Ramadan contohlah. Jadi bila melihat kepada doa tersebut, yang mana Rasulullah kata bila sampai bulan tersebut kita baca doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami bulan Ramadan. Jadi saya nak menarik perhatian semua tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang, datuk-datuk, tan sri, adik-adik sekalian, anak-anak. Bila sebut bulan Rejab,
Mungkin sebahagian besar daripada kita tahu antara peristiwanya ialah ada berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu antara peristiwa yang ada berkaitan dengan Rasulullah SAW. Difardukan solat sehari semalam 5 waktu. Tapi adakah solat sebelum tu? Ada. Tapi bukan sehari semalam 5 waktu. Kita flashback balik. Jadi solat ini sebelum nak sampai kepada arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mewajibkan kita solat sehari semalam 5 waktu itu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, mewajibkan ketika itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat Rasulullah ketika itu melaksanakan qiyamul lail tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam qiyamul lail. Bayangkan, kita pun setakat ni lah, kalau orang muda lah, habis-habis pun tengok bola tengah malam EPL itu lah, qiyamul lail tak tahu lagi dia bangun ke tidak. Tapi sekarang qiyamul lail, alhamdulillah, kalau nak buat tak apa. Sebab apa? Kita boleh bangun awal. Sebab subuh pun lambat 6.19. Kita keluar kerja pun 7 suku, matahari pun tak naik lagi. Jadi solat itu, dia sebelum nak sampai kepada sehari semalam 5 waktu tu, dia ada peringkat-peringkat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak mendidik, nak tunjuk kepada kita juga, solat itu kalau nak suruh orang solat, anak-anak solat ataupun orang yang tak bersolat, perlu take step by step. Jadi first, solat itu diwajibkan solat qiyamul lail sahaja. Yang mana diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila qiyamul lail suka membaca ayat-ayat yang panjang. Jadi kita sebagai manusia, Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita sebagai kehidupan kita sebagai manusia, melihat ada kesusahan, melihat ada kepayahan kepada sahabat-sahabat Rasulullah ketika itu. Sebab apa? Kita kehidupan di dunia ini perlu struggle, striving, berkorban, bekerja mencari rezeki, bekerja mencari duit. Begitu juga kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah ketika itu. Menyebabkan ada yang rasa letih, susah nak bangun tiap-tiap malam. Maka situasi solat qiyamul lail yang diwajibkan itu hanya berlalu selama setahun sahaja. Kemudian bila melihat keadaan begitu, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah, beritahu kepada Rasulullah, solat qiyamul lail itu hanya diwajibkan untuk Rasulullah sahaja, tapi tidak kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau nak buat, buatlah. Tak nak buat pun tak apa. Kalau nak bangun qiyamul lail, bacalah faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah ayat Al-Quran yang mudah daripada apa yang kau boleh hafal. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua, iaitu solat dua waktu, ataupun 2 rakaat pada pagi, 2 rakaat petang ataupun malam, 2 rakaat. Maknanya 2 kali solat sahaja. Sama ada ketika bermusafir ataupun ketika bermukim, tak berjalan ke mana-mana. Setelah itu peringkat kedua tu, 2 pagi, 2 petang. Datang peringkat ketiga, barulah difardukan kepada kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, directly dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat apa? Solat sehari semalam 5 waktu. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib dan juga ada isyak. Subuh itu masuk dia pagi. Bahasa Arab sebut fisal asalisah sabahan, fisal tisal minah sabahan. Sabah, subuh is pagi. Zuhur kadang-kadang memberi maksud 2, zuhrun belakang, tapi zuhur maksud dia tengah hari. Asar
petang. Maghrib, ketika matahari turun tu, kita ada negara ujung belah sana dekat benua Afrika, dekat dengan Laut Mediterranean sebelah tu, ada Spain, negara nama Morocco. Maghrib satu-satunya negara yang mengeluarkan minyak argan. Balik rumah tanya orang rumah, apa tu minyak argan? Mereka mesti senyumnya. Kemudian ada isyak. Sebut betul-betul, jangan sebut asyak. Isyak tu waktu malam. Tapi kalau sebut al-asyak, asyak itu apa dia? Asyak ni makan malam ni tuan-tuan. Nak pergi mana? Solat asyak. Susah kau nak solat makan malam apa? Jadi sebut tu biar betul-betul lah. Maghrib, isyak. Jadi kita ada subuh, zuhur, asar, maghrib dan asyak. Bukan asyak. Asyak. Jadi solat itu sebanyak 5 kali sehari semalam. Dua-dua tadi, peringkat kedua tu, mana pergi solat tu? Solat tu ada. Kan tadi kita sebut 2 pagi, 2 petang ataupun malam, bagi orang yang bermusafir ataupun orang yang bermukim. Tapi solat itu, dua-dua itu dikekalkan kepada orang yang bermusafir sahaja. Itu yang dapat kat kita. Kita ada solat jamak dan juga qasar. Solat yang kita lakukan ketika perjalanan jauh. Seronok kita balik raya Cina baru ni. Sudahnya hari ni berapa? Tak mustahil 20,000 tak? Tak mustahil 20,000. Jadi kita ambil kesempatan ni, sama-sama kita jaga SOP, jaga diri dan sebagainya, peringat diri masing-masing. Walaupun lah virus yang mungkin terakhir kot, dah keluar dalam bbc.co.uk katanya Omicron ini mungkin end game bagi pandemik yang ada. Sebab kita pun dah tahu hari ini mula dah sukat suhu dah tak ada. Tak jenuh kita 2 tahun. Tahun bulan depan official kita 3 tahun duk tadah kepala. Hari ni pakat tak tadah kepala. Hari ni tadah handphone. Kita nak scan MySejahtera. Jadi nak masuk ke dalam surau, sila siapa yang belum scan MySejahtera boleh tolong scan lah. Nanti dia dapat trace pula, dapat pula, kita pula tak tahulah siapa pula yang kena COVID-19. Jadi itu flashback tentang bulan Rejab. Tapi ada cerita yang lain dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ini salah satu daripada bulan-bulan haram dalam kalender Islam. Salah satu daripada bulan-bulan haram dalam kalender Islam. Dia ada 4 bulan semua. Yang pertama antaranya bulan Rejab sekarang. Kemudian ada 3 bulan yang berturut-turut bulan haram tersebut. Sebagai refresh lah, reminder, murajaah, muzakarah, ulang kaji balik. Yalah kita ni kadang-kadang lupa. Setahun sekali je benda ni datang, ustaz-ustaz nak cakap. Ibaratnya bila kita nak semayang raya lah, raya Aidil Fitri ke, raya Aidil Adha ke, sebelum nak solat, AJK ke, imam ke, Bilal ke akan beritahu rakaat pertama sekian-sekian banyak takbir. Berapa takbir? 7. Berapa? Buat benda setahun sekali je kadang lupa. Rakaat kedua berapa kali takbir? 5 kali, peringatkan. Takut-takut lupa. Ramadan pula setahun sekali, lupa pula niat. Itu yang lepas tarawih tu, habis witir doa dan sebagainya, insya-Allah kita raya tak Ramadan. Hari Sabtu kita start dah 3 hari bulan 4 dah hilap. Hari Sabtu malam Ahad start tarawih. Lepas habis tarawih diingatkan awal itu Saumudin ada Ifaldi. Belum lagi Ramadan. Bukan apa, kita generasi 90-an, 80-an ada juga lagu nasyid peringatkan niat Ramadan. Tapi hak generasi TikTok lagi apa? Macam-macam lah. Kita pun tak tahulah. Tapi dengar kata ustaz-ustaz muda ni aktif dalam TikTok. Nak segera semua jadi ustaz. Ustaz segera, bahaya juga tu. Ilmu kena ada. Tak salah kebaikan disebarkan. Jadi kembali kepada Rejab dan juga bulan haram. Rejab, kemudian 3 bulan lagi, itu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah
Muharram. Maknanya ada 4 bulan haram. Kat mana ayat ni? Kalau tengok dalam Quran, ayatnya pada surah Baqarah. Surah Baqarah pula, surah Taubah. Baqarah ada juga, surah Taubah ayat 36. Jadi kita tengok ayat tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim. Sadaqallahul azim. Kat mana kata 4 bulan tu ada dalam ayat ni? Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra. Bulan ni nak beritahu, kita terjemah lah, cakap lah. Bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 syahra, 12 bulan. 12 bulan tu fi kitabillah. Kalau buka dalam tafsir maksud fi kitabillah ini maksud dia Allah cipta bulan tersebut, iaitu bulan Hijriyah yang kita tengok bulan tu. Nak masuk bulan awal Ramadan, tengok anak bulan. Nak tahu pertengahan Ramadan, tengok bulan. Dah hujung Ramadan, tengok anak bulan balik. Hari tu terkeluarlah lalu dekat media sosial, saya pun tengok ada orang putih tu datang tanya orang Pakistan citizen UK. Yalah kat UK kan ada ruang-ruang debat, dia orang buka open debate ni. Citizen orang Pakistan, orang UK lah. Pakistan UK citizen. Dia tanya, kenapa orang Islam guna kalender bulan, tak guna matahari? Dia kata, aku dah kaji Islam sebanyak 20 tahun. Kalau kau dapat jawab 3 persoalan ni, aku masuk Islam. Oh dia, kita tak ada lagi orang tanya lagu tu lah. Kebetulan tertengok terlalu, kita pun layan tengok. Dia kata kalau guna kalender matahari, tapi betul juga cara Pakistan tu jawab, citizen tu lah, UK citizen tu. Kalau guna kalender matahari, agak-agak boleh tak kita pergi teropong? Tengok matahari, oh hari ni 1 hari bulan, 2 hari bulan. Tak ada, sakit mata. Cuma digunakan matahari tu, kita guna pacak untuk waktu solat. Itu pun kita bukan tengok directly matahari, kita pacak tiang, tengok waktu sekian-sekian masuk waktu zuhur, waktu sekian-sekian masuk waktu asar. Dah terbenam matahari, maghrib dah. Tapi kalau guna bulan, hang duduk ceruk mana dunia pun boleh tengok bulan, betul tak? Betul. Maknanya orang yang dia kata dia bagi analogi, dia kata contoh. Makcik aku duduk kampung Pakistan, tahulah Pakistan macam mana keadaannya lah. Mungkin tak macam kita. Makcik dia kata tak belajar apa-apa, bila sebut pasal bulan, agak-agak hari ni berapa hari bulan, kalau tengok kepada bulan, tengok anak bulan baru kecil, ni mungkin lah 2, 3 atau 4 hari bulan lah. Betul. Kita tak pernah belajar pun tahu. Kemudian bila bulan tu dah start mengambang, besar lah, wah lah bulan pula. Apa bagai pungguk merindukan bulan lah, macam-macam lah, kita berlupa habis lah. Bila dah kembang itu semua tahu, ini tengah bulan ni maksud dia 15 hari, tengah bulan maksud bulan gambar 15 hari bulan. Kemudian dah turun balik ujung-ujung, ni mungkin 29 ataupun 30 hari bulan. Jadi antara dua ni, mana lebih senang nak tengok, nak sukat hari, nak sukat berapa hari, matahari ke bulan? Yang kata yang kaji tentang Islam 20 tahun, dia kata tentulah bulan senang, sebab pun semua orang boleh tengok. Alhamdulillah, kita tengok je bulan, tapi bila tunggu hari raya, semua orang bulan Ramadan depan TV juga, kan? Depan TV juga, ahli falak je lah buat kerja. Tapi itulah, sebagai generasi yang dah lahir 90-an, 80-an, 70-an, indahnya bila menanti pengumuman Ramadan. Sebab apa? Dulu-dulu semua pakat tunggu apa? Penyimpan mohon besar diraja. Tunggu depan TV. Orang yang sama lagi kan, kita pun lupa lah. Diumumkan, kita duduk tak jadi puasa esok. Aduh,
Padahal balik kampung Melaka. Feel tu, nak raya pun macam tu. Tapi sejak ada zaman gadget macam ni, Allah, semua pakat tak heran. Feel tu pun tak ada. Dah tahu dah, esok tak raya, esok tak puasa. Feel dia lain. Mana keindahan berpuasa pun mungkin dah lain agaknya 10 tahun akan datang. Wallah. Cuma nak ceritakan sini, Allah Subhanahu Wa Taala yang susun semua tu, setahun ada 12 bulan melalui bulan yang kita boleh tengok. Bulan yang Allah ada. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Yang mana dalam 12 bulan tersebut sepanjang setahun ada Allah Subhanahu Wa Taala mencipta langit dan juga bumi. Kita semua tahu berapa lama? 6 hari, akhirnya hari ke-7 siap, 7 hari. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala nak ngajar juga kepada kita. Macam solat tadi berapa kali? 3 kali kan. Qiyamul Lail setahun, kemudian solat 2 pagi 2 petang, kemudian baru datang solat sehari semalam 5 waktu. Penciptaan dunia pun begitu juga. Allah nak ajar kita buat satu kerja tu perlu ada perancangan. Tak tergesa-gesa. Bukan tak boleh, tapi Allah nak ajar kat kita. Even Al-Quran pun turun sebanyak berapa lama? 23 tahun. Lama tu. Lama. Jadi berbalik kepada surah Taubah ayat 36 ni. Minha, daripada 12 bulan tersebut yang kita mention awal tadi, bulan haram itu ada 4 bulan. Minha arba'atu hurum. Daripadanya 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Jadi 4 bulan haram itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, zalika dinul qayyim. Ia merupakan memang asas agama kita. Kalau tengok dalam ni 4 bulan haram itu apa kita sebut? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4 bulan tersebut dia merupakan asas agama. Dia berasal daripada mana? Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Antaranya ialah datang bulan-bulan haram ini ketika dulu masyarakat Arab jahiliah, bila datang bulan haram, mereka tak berperang, mereka tak bergaduh, mereka tak saling bunuh-membunuh. Even sampailah diceritakan, kalau buka dalam kitab tafsir, diceritakan seseorang itu apabila jalan tengah bandar ke tengah pekan terjumpa dengan pembunuh, mungkin pembunuh bapa dia, pembunuh ibu dia ataupun saudara mara dia, dia tak balas dendam on the spot. Sebab apa? Menghormati bulan haram tersebut, tak bergaduh. Tapi kita bulan haram kita dah 2 kali dah pilihan raya negeri. Tahun lepas PRN Sabah tak silap. Tahun ni hak tu depa lah. Hak kita ni lagi kita nak ambil semangat rejak. Ambil semangat macam mana orang tadi tu. Nampak pembunuh dia, tapi pembunuh bapa dia atau mak ibu dia, dia tak bunuh, dia on the spot simpan. Sebab apa? Menghormati bulan Rejab. Maknanya bulan haram atau termasuk dalam bulan Rejab ini bulan gejatan senjata, yang mana ulama menyatakan sekiranya buat baik dalam bulan ini ataupun bulan haram, pahala itu menjadi besar dan digandakan Allah. Tapi sekiranya buat dosa, dosa pun dibesarkan, digandakan. Jadi pilihan di tangan kita. Bila melihat kepada bulan-bulan haram dengan semangat apa orang Arab jahiliah ketika itu, walaupun asal daripada zaman Nabi Ibrahim, kemudian mereka syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sembahan mereka masih mengekalkan pengharaman bulan haram itu supaya tak nak berperang. Orang Arab dulu-dulu ni kalau tengok antaranya dalam syair Arab, saya pernah belajar dulu syair Arab, belum belajar dulu kan masa kat Syria tu. Kami ni saya ambil degree saya Lughah Al-Arabiyah wa Dirasat Al-Islamiyah. Lughah Arabiyah, bahasa Arab, wa Dirasat Islamiyah, Islamic Studies. Dalam Lughah Al-Arabiyah tu kami tahun 3, tahun 4 kena belajar tentang syair-syair Arab. Before jahiliah, waktu jahiliah, selepas juga, lepas Islam memerintah. Yang before jahiliah ni tahun 3, ingat. Antara syairnya, mereka ni bergaduh, 2 kabilah. Bergaduh kerana apa? Kerana ayam masuk ke kabilah sebelah,
Kabilah tu geram dengan ayam, bunuh ayam tu. Kabilah ni sanggup berperang kerana apa? 100 tahun berperang kerana ayam kena bunuh. Itu je. Kita pun ada juga kat sini, tapi bukan sebab ayam. Ayam sabung kat Kelantan, betul tak? Orang Kelantan. Bukan saya cakap. 5 tahun lepas, ingat 5-6 tahun dekat UPM, ada seorang tu datang main tanya, Ustaz, macam mana ayam sabung saya? Kenapa? Kita pun ada lagi ke kat Kelantan? Ada, minta maaf orang Kelantan, kita sebut cerita betul, tapi tak secara terang-terang lah Ustaz, secara underground. Dia kata, ayam saya tu memang terbaik Ustaz. So, kita dengar dalam keadaan terkejut dengar. Ada lagi orang nak sabung ayam. Sabung ayam. Itu apa jadi? Dia kata, saya dah bagi ayam tu kat orang, tapi ayam tu dia buat lawan lagi Ustaz. Macam mana saya? Tak apalah, awak dah bagi kat dia punya masa, tak ada hak dah, awak dah lepas milik lah. Dia risau, kata takut dosa dia lagi. Sejak pada tu kita pun mesti style sabung judi ke? Dia kata, sampai sekarang. Macam 5-6 tahun lepas, sekarang mungkin ada lagi ni. Kita ingat masyarakat dah moden, tapi moden masyarakat kita pun tradisi tu masih ada lagi. Masih ada lagi. Tahu balik cerita bulan Rejab, bulan haram. Jadi semangat bulan haram ni, bulan Rejab terutamanya, yang Rejab itu sendiri memberi maksud apa? Bisu. Memberi maksud tentang sunyi. Sunyi daripada apa? Sunyi daripada besi-besi, baju besi berlaga. Sunyi daripada pedang-pedang berlaga. Maksud dia tak ada peperangan. Jadi kita sebut ayam mati dulu. Disebabkan ayam ni 100 tahun mereka bergaduh. Dan memang perasaan kabilah kuat sampai sekarang dalam masyarakat Arab. Pernah bergaduh, sampai sekarang pun ada lagi. Mereka sanggup gaduh sama mereka sebab mempertahankan maruah kaum kerabat, kaum keluarga mereka sendiri. Jadi bila tengok semangat bulan haram, semangat bulan Rejab ini menganjurkan kita buat kepada perkara-perkara yang baik. Antaranya perkara-perkara yang baik kita boleh dapat ialah sebagai hidup kita dalam keadaan berjiran ini. Antaranya keadaan berjiran, kita berjiran dengan kawan-kawan. Rasulullah kata, bersabda yang berbunyi, au kama qala la tadkhulul jannah, tak masuk syurga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Wala tu'minu, dan tak beriman, hatta tahabbu, sehingga kamu berkasih sayang di kalangan kamu. Ini antara bagaimana Rasulullah SAW terapkan dalam diri kita aspek-aspek kebaikan. Diletak awal itulah semangat Rejab, nak cari ukhuwah, persaudaraan itu dikuatkan. Ialah perbezaan pendapat tak boleh kata apa dah. Mungkin parti A, mungkin parti B, mungkin parti C, mungkin parti D, mungkin parti Z. Tapi ukhuwah di kalangan kita itu perlu dikekalkan. Kasih sayang itu perlu dia ada dalam diri kita. Sampai Rasulullah tak beriman seseorang itu sehingga tidak berkasih sayang. Kalau kawan-kawan kita, masyarakat kita ni semua adalah sumber pahala kita. Malah boleh menjadi juga sumber kita punya dosa. Wa'iyyazubillah. Tengok bagaimana semangat sahabat-sahabat Rasulullah. Rasulullah sendiri train sahabat-sahabat di Mekah, di Madinah dulu. Jaga, pasakkan rasa keimanan dalam diri. Sehingga orang-orang di Madinah, bila datangnya orang Mekah, mereka sanggup melakukan korban apa saja, membantu kawan-kawan daripada Mekah datang ke Madinah. Dia bukan berlaku sehari dua hari, tapi it's proses. Semangat daripada kerana sahabat-sahabat memahami al-ukhuwah, persaudaraan itu penting dalam diri masyarakat, dalam diri mereka. Malah kita sebagai sekarang dalam masyarakat, ukhuwah itu penting.
Mereka susah, kita tolong. Mungkin mereka ada masalah apa-apa, kita bantu. Ingatkan cerita sikit, cerita pasal surah Quraisy. Dalamnya ada cerita budaya orang Arab Quraisy ketika itu. Satu budaya dia masuk al-i'tifar. Apa maksud dia? Berguling-guling atas tanah disebabkan kelaparan yang amat sangat. Dia ada related dengan surah Quraisy yang kita baca lalu. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Tak sempat nak cerita. Kalau sempat kita kuliah tazkirah lagi kita cerita. Banyak sangat cerita kasih sayang kita kepada bangsa daripada surah Quraisy berkaitan tajuk al-i'tifar, berguling-guling atas tanah sebab lapar yang amat-amat. Jadi balik kepada sumber kita punya pahala. Masyarakat kita, kawan kita, susah dia sekarang kalau kena COVID-19, kena apa, kena kuarantin, kita bantu apa yang patut. Kata Rasulullah, setiap sendi kita ni ada sedekah. Kebaikan yang kita buat, tangan yang kita bagi itu Allah, ada sedekah setiap sendi. Dalam hadis yang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, fil insan 360 mufsilan. Pada diri manusia ada lebih kurang 360 sendi. Wa alaihi an yatasaddaqa an kulli mufsalin minhu bisadaqah. Maka ke atasnya bagi seorang muslim itu, dia sekiranya bersedekah, setiap sendi itu dikira sebagai sedekah. Pahala banyak mana Tuhan nak bagi. Nampak macam satu jari je, tapi dalam badan kita ada 360 sendi. Jadi sebagai penutup, ambil semangat bulan Rejab ni untuk menuju ke arah kebaikan. Seterusnya persediaan kita menuju ke bulan yang kita tunggu, iaitu bulan Ramadan. Yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang pada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.